Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum tim puaka sekalian. Selamat malam. Welcome back to my story puaka. Sebelum tu guys, macam biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Dan kalau korang share cerita ni dekat media sosial, dekat TikTok, dekat Instagram, dekat IG, dekat Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, jangan lupa tag aku dekat aku Iqmal Hanif #timpuaka. Tambahan lagi geng, dijemput follow aku punya social media. Kenapa saya kena follow bang? Macam aku cakap dekat video-video lepas, follow itu gratis. Dan kalau korang follow, korang takkan dapat apa-apa. Tapi dengan kefollowan korang tu buatkan aku semangat nak buat video. Dan macam yang korang tengok malam ni lah, kita ada setup baru. Ini aku baru nak try manja-manja, manis-manis, nangis-nangis bucu katil, orang cakap. Sebab yelah, lighting pun tak berapa nak perfect lagi. Ada yang merah, ada yang tak merah. Tapi akan di-upgrade insya-Allah. Tapi setakat ni kau rasa okey tak setup macam ni? Ke muka aku nampak macam Batman? Tapi tak apa geng, yang penting malam ni kita kena on story puaka. Story puaka tak boleh lengah-lengah. Dan macam biasa, cerita ni dikongsikan oleh salah seorang tim puaka kita. Dia share dekat IG aku. Dia ni perempuan, nama dia Maizatul. Kita panggil dia Kak Mai. Kak Mai ni DM lah aku, Dek, Assalamualaikum. Akak nak cerita something wrong lah dekat adik, boleh tak? Aku pun cakap lah, ya kak, nak cerita apa? Akak ni pun cakap, benda ni dah berlaku lama dek dekat kampung akak. Dan cerita pada malam ni, bagi pendapat akulah, dia macam seram-seram basah macam tu. Dia seram tapi tak seram, tapi seram. Entah macam mana aku nak cakap, korang dengar je lah. Cerita ni diceritakan oleh seorang ibu yang berumur 43 tahun. Macam aku cakap tadi, nama dia Maizatul, tapi orang panggil dia Kak Mai. Kak Mai ni dilahirkan di Perak. Cerita ni dekat Perak geng jadi dia. Ada orang Perak tak kat sini? Akoma orang Perak yuk. Yuk orang Perak tu. Bahasa apa aku cakap ni? Kalau ada orang Ipoh Perak kat sini, aku minta maaf. Aku tak pernah pergi Ipoh Perak. Nanti kalau aku pergi sana, kita pergi jalan-jalan, makan nasi dadah. Apa nama nasi tu? Nasi ganja. Nasi dadah pula, astagfirullahalazim. Before aku sambung cerita pada malam ni, tak lengkap tanpa lampu merah, betul tak? Jadi kita tukar dulu lampu kita pada malam ni. Tapi ada tim puaka request. Dia cakap, bang tak syok lah slide-slide macam ni. Rasa macam tak sempurna. Saya rindu nak abang tepuk-tepuk tangan. So mari kita tepuk tangan. Ya Allah, seramnya. Environment baru ni betul-betul menyeramkan. Aku tengok muka sendiri pun macam takutlah nak tidur malam ni tengok muka sendiri. Macam menghina diri sendiri pula. Tapi geng, cerita seram pada malam ni bertajuk Puaka Tandas Kampung. Cerita ni berlaku waktu Kak Mai kecil. Time tu dia cakap dia baru sekolah menengah tak silap aku. Dan macam yang kita tahu, rumah kampung, rumah kayu biasanya toilet dekat luar geng. Toilet tak bersambung dalam rumah macam sekarang. Kenapa toilet dekat luar? Ada orang halau toilet ke sampai dia kena duduk luar? Yang bukan punchline. Toilet duduk dekat luar sebab orang dulu-dulu cakap lah bahawa toilet ni merupakan rumah syaitan. Jadi dia tak nak sekalikan rumah syaitan dengan rumah manusia. So orang zaman dulu buat toilet dekat luar so that orang cakap tak bercampur lah, tak duduk sebumbung. So rumah Kak Mai ni memang rumah kampung betul. Memang rumah kayu biasa. Tapi toilet dia dekat luar. Kak Mai ni ada 2 orang adik-beradik je. Diri dia dan juga seorang adik perempuan yang berumur lebih kurang dalam 5 tahun waktu tu. Malam minggu. Time tu lebih kurang pukul 11 malam macam tu, mak ayah dah tidur awal. Biasalah geng orang kampung. Buat apa tidur awal? Astagfirullahalazim. Dia tidur awal sebab penat. Pagi menoreh, malam nak rehat. So tinggallah time tu dekat ruang tamu, Kak Mai dengan adik dia tengah lepak tengok TV 3. Tengah lepak tengok TV 3, syok-syok, tengok cerita apa entah time tu, tiba-tiba adik dia menangis. Bukan menangis lah, macam merengek, macam
Kak, nak pergi tandas kak, nak eyak, nak eyak. Eyak ni bahasa baby. Kalau translate kan, eyak ni maksud dia nak buang air besar lah. Kak Mai pun pandang adik dia. Aduh, kau ni tadi siang-siang tak nak berak. Dah malam, tengah malam macam ni baru kau nak berak. Takutlah nak pergi belakang. Adik dia sambung. Kak, tak tahan ni kak, nak eyak kak. Kang orang berak kat depan TV kak kena marah. Kak kena marah nanti. Time tu Kak Mai pun fikir 2-3 kali. Betul juga. Kang dia berak kat sini, satu hal pula aku nak cuci. Satu hal pula kena marah. So nak tak nak kenalah bawa adik dia pergi tandas. Dia pun tarik tangan adik dia. Jom cepat. Dah malam ni. Dia pun turun ke dapur. Di mana dekat dapur tu ada satu pintu belakang. Dan bila buka pintu belakang tu, lebih kurang dalam 2-3 tapak ada tandas. So Kak Mai dengan adik dia pun berjalanlah ke pintu belakang. Dia buka kunci, petepak, petepak, pak. Lepas tu dia pun tolak pintu slowly. Dan lepas Kak Mai buka pintu tu, memang dekat depan dia gelap gelita, tak nampak tandas. Dia pun cari suis lampu. Petepak. Boom. Lampu menyala, geng. Jarak tandas dengan rumah tak jauh pun, 2-3 langkah je. Tapi nak melangkah ke tandas tu memang kena lalu luar rumah. Tapi ayah Kak Mai ni bijak. Di mana kiri kanan laluan nak ke tandas tu, dia tanam pokok renek yang paras-paras dada macam tu, so that nak jaga privacy. So bila Kak Mai dah buka lampu tadi, dah cerah tandasnya, Kak Mai pun buka lah pintu tandas. Dia suruh adik dia masuk. Adik, cepat sikit dek, dah malam ni. So adik dia pun masuk, tengah setting elok-elok dan settlekanlah kerja dia. Time tu memang pintu tandas buka, geng. Kalau tutup seram adik dia nanti. So Kak Mai pun duduklah dekat aku cakap pokok renek tadi kan. Kak Mai pun duduklah sambil tengok pokok. Ada pokok rambutan dekat sana, kat sini ada pokok mangga. Dia tengoklah keliling-keliling macam tu sambil nak menanti turunnya bala daripada punggung adik dia tu. Sambil mata Kak Mai melilau-lilau tengok pokok-pokok dekat sekeliling, tiba-tiba ada satu angin lembut meniup. Dan angin tersebut membuatkan bulu-bulu di badan Kak Mai naik, geng. Bulu roma maksud aku. Bulu roma Kak Mai naik. Time ni Kak Mai rasa tak sedap. Dia gosok-gosok badan dia. Dia cakap, "Dek, lambat lagi ke dek?" Adik dia cakap, "Kejap lagi kak. Ada sikit lagi. Kak Mai time tu dah mengeluh. Aduh, budak ni menyusahkan betul lah. Dah memang orang cakap tradisi di mana akak sulung tak pernah suka adik dia. Betul, geng. Macam kau dengan akak kau, mana berkawan? Bergaduh, betul tak? Tapi kalau jumpa, bertegur. Kalau jumpa, sayang juga. Dan masa tengah tunggu adik dia menegan sisa-sisa yang terakhir tu, time tu Kak Mai lagi sekali pandang kiri kanan. Dia usah kegelapan kan. Dia tengok pokok-pokok. Tiba-tiba, di pokok rambutan, betul-betul sebelah tandas tu, ada satu pokok rambutan yang lebat lah. Lebat dengan daun, dengan dahan. Pokok rambutan tu seakan bergegar. Nak cakap angin, pokok lain tak bergegar, tapi pokok rambutan tu je bergegar. Seakan macam ada benda sedang bergayut di pokok tersebut. Kak Mai pun terus tinjau kepala tengok. Monyet ke dekat pokok rambutan tu? Tiba-tiba, daripada pokok tu bergegar, ada satu bunyi. Berkesyah, berkesyah, berkesyah. Bukan bunyi kencing, geng. Bunyi seakan ada satu makhluk sedang melompat daripada dahan ke dahan pokok rambutan tersebut. Kak Mai time tu, dia ada sifat curious. Tahu tak curious ni apa? Curious ni bukan kuih, geng. Curious ni ialah sifat ingin tahu. Dia pun tinjau lagi, tinjau. Dia kenyit-kenyitkan mata nak tengok benda apa yang bunyi percepuk-percepuk tu. Masa dia intai-intai, tak nampak benda yang bergerak. Tapi bunyi yang melompat dari dahan ke dahan tu masih ada. Time tu Kak Mai fikir, monyet ke? Beruk ke? Takkan zirafah. Lepas tu Kak Mai ni dah rasa tak sedap hati. Dia cakap dekat adik dia, "Dek, cepat sikit dek. Kakak dah rasa tak sedap ni. Rasa macam nak masuk dalam rumah je. Cepat sikit kakak tinggalkan." Adik dia pun dah panik. Akak dia ugut nak masuk rumah.
terus cuci apa yang patut. Masa adik dia tengah cuci apa yang patut tu geng, tiba-tiba di arah pokok rambutan tu ada satu suara seakan menderam ataupun mengaum yang sangat garau dan juga garang. Macam mana bunyi dia? Macam ni geng. Lepas bunyi deruman tu, Kak Mai hintai lagi. Uish, benda apa tu? Ya Allah, ya Allah. Dalam hati dia tengah berzikir. Dan lagi sekali, bunyi menderam tu kuat gila. Kuat sehingga kan adik dia yang dalam tandas tengah cuci najis tu melompat keluar tandas, peluk Kak Mai. Kak Mai tak fikir panjang geng. Dia terus heret leher adik dia, masuk dalam rumah, kunci pintu. Lepas tu terus berlari pergi bilik mak ayah dia. Kenapa? Sebab time tu Kak Mai fikir satu je, tak fikir jembalang, dia fikir rimau geng. Time tu dia buka lah pintu bilik mak dia, macam nak roboh rumah malam tu. Push. Lepas tu dia terus jalan ke arah ayah dia. Ayah, ada rimau belakang rumah ya. Ayah, ada rimau, bangun, ibu ada rimau belakang rumah. Time tu kedua-dua mempelai tu macam mamai. Yelah kena kejut tiba-tiba, seakan macam, limau? Mana ada limau, lambat lagi tahun baru Cina. Itu aku tambah lah. Tapi macam tu lah keadaan dia, di mana keluarga tu seakan mamai. Tapi Kak Mai dengan adik dia pun macam keep kejut. Bangunlah, tolonglah, ada rimau belakang rumah tu. Mak dia pun tersedar. Biasalah perempuan ni, bila sifat ibu ni, bila anak dah meraung macam tu, dia tahu yang anak ni tak menipu. Mak dia bangun, genyam-genyam mata, kejut. Bang, bangun bang, pergi tengok belakang rumah tu. Saya risau bang, kalau ada betul lah harimau kat belakang tu bang. Risau betul saya bang. Kan dia curi motor awak. Dan hakikat seorang ayah ni, setegas mana pun ayah ni, dia akan takutkan seorang isteri. Ayah dia pun bangun. Yelah, saya bangun ni. Dia pergi dapur, dekat sinki, dia buka air, dia cuci muka. Waktu ayah dia tengah cuci muka ni, memang anak beranak ni follow je dari belakang. Ayah dia pun tanya, Mai, mana yang kau bunyi suara rimau tu Mai? Kak Mai pun cakap, dari belakang ya, dekat bawah pokok rambutan tu. Tak tahulah ya, kita orang nak pergi toilet tadi. Akak teman si adik ni tengah buang air, tiba-tiba bunyi menderam dekat belakang. Lepas dengar penjelasan, ayah dia terus ambil parang belakang peti, ambil torchlight tangan kanan. Alamak, mana kicap aku? Dah simpan. Contohlah, ni parang, ni kicap. Ni parang, ni torchlight. Dia pun torchlight dia dah suluh awal-awal nak buka pintu ni. Dia buka pintu, tarik. Ayah pun buka torchlight, dia suluh. Gelap gelita geng time tu. Tak nampak bayang-bayang rimau pun. Time ni, anak-anak dekat bini tengah berkumpul dekat belakang, peluk masing-masing macam, Mak, ayah tu berani betul. Risaulah mak jadi apa-apa dekat ayah. Nak dijadikan cerita lah. Ni Kak Mai lah cerita. Dia cakap, masa diorang berpelukan tu, tiba-tiba ada satu bau busuk geng. Bau busuk yang tersangat-sangat busuk. Kak Mai dengan ibu dia pun carilah mana datang bau busuk tu. Tiba-tiba, mak dia ternampak. Mai, apa dekat baju kau tu Mai? Mai pun tengok dekat baju dia. Ada kesan warna seakan warna tanah. Kak Mai pun calik. Kak Mai cium. Puh! Bau tahi geng. Time tu terus Kak Mai ambil tangan adik dia. Tengok dekat tangan adik dia ada sisa-sisa yang tak basuh lagi. Ni cerita betul Kak Mai cerita dekat aku. Diorang sambil takut tengok ayah dia ni boleh bantai gelak dekat belakang. Itu nasib baik Kak Mai calik, dia cium geng. Kalau dia calik, dia jilat dulu bau cium, tak pasal-pasal. Maaf untuk tim puaka yang tengah makan. Aku bukan pengotor. Benda ni benda kena cerita. Walaupun tak ada point, aku nak cerita juga. So ayah dia tadi suluh lah dekat luar. Tangan dah pegang parang ni. Dia suluh. Tak nampak rimau pun. Mana ada apa-apa geng. Lepas tu ayah dia dah puas jenguk-jenguk, tutup torchlight. Ayah dia nak pusing ke belakang, melangkah masuk ke dalam rumah. Satu kaki baru langkah masuk dekat pintu dapur tu, tiba-tiba daripada arah belakang terdengar bunyi mengaum.
Time tu anak beranak 3 orang tadi yang berpeluk tu terus, bang bunyi apa tu bang? Ayah dia tadi terus pusing buka torchlight balik suluh. Dia cari mana datang arah bunyi tadi. Dan masa dia suluh-suluh tu, lagi sekali bunyi geng. Dan ayah dia terus dapat detect bunyi tu datang daripada bawah pokok rambutan. Masa ayah dia tengah tinjau-tinjau tu, dia suluh ke arah pokok rambutan daripada atas sampai ke dahan, sampai ke akar. Tiba-tiba ayah dia terjatuhkan parang dan ayah dia terus terduduk. Time tu anak beranak dekat belakang kaku tengok ayah dia kenapa tiba-tiba jatuh macam tu. Mak dia pun pergilah dekat ayah dia. Baru mak dia beberapa langkah nak jalan ke ayah tu, ayah dia jerit cakap, jangan bergerak, tunggu situ, jangan bergerak. Ayah dia pun bangun perlahan-lahan, berdiri. Dia berjalan dekat pokok renek yang aku cakap tadi. Dia pandang je ke arah pokok rambutan tu dan dia laungkan azan. Dan masa ayah Kak Mai azan tadi, tiba-tiba pokok rambutan yang tak bergerak tu, dia bergerak geng, seakan macam ada ribut. Tapi yang bergerak pokok rambutan tu satu je, pokok lain semua tak bergerak. Di samping itu, ayat karangan bahasa Melayu, di samping itu selain daripada pokok tu bergerak, kedengaran juga bunyi seakan macam ada satu benda besar tengah melompat dari dahan ke dahan. Time ni ayah Kak Mai teruskan azan sehinggalah La ilaha illallah. Habis dia azan, terus senyap. Pokok tadi berhenti bergoyang, bunyi melompat pun hilang. Ayah Kak Mai terus pusing belakang, tutup pintu, kunci. Lepas tu ayah Kak Mai jalan laju, dia tarik tangan mak dia, dibawa masuk bilik. Time tu Kak Mai dengan adik dia macam clueless, macam apa yang jadi? Apa yang berlaku sebenarnya ini? Dan Kak Mai pun macam terkejut, dia pun tarik tangan adik dia, "Dek, jom ikut akak kita pergi ruang tamu." Diorang pun lepak dekat ruang tamu, dua beradik. Lebih kurang 10 minit lepas tu, mak dia panggil daripada bilik. Mak dia cakap, "Mai, bawa adik kamu duduk bilik ni, meh." Dan bila Kak Mai dengan adik dia sampai dalam bilik mak dia bagi tahu yang, "Mai, dek, malam ni tidur bilik mak Kita tidur ramai-ramai malam ni." Nak? Mai pun tanya, "Kenapa mak? Ada apa-apa ke?" Mak dia cakap, "Tak apalah Mai, esok mak bagi tahu. Malam ni kita tidur dulu, dah lambat ni." Time tu Mai tengok yang ayah dia dah berselubung dengan selimut geng. Esoknya bangun pagi dengan rakusnya Mai kejar ibu dia. Mai tanya, Bu, malam apa jadi ibu?" Dan mak dia bagi tahu yang semalam masa ayah kau azan, sebenarnya ayah kau nampak benda Mai dekat pokok rambutan tu. Ayah kau nampak Pontianak tengah bergayut dekat pokok rambutan tu, Mai. Kau tak nampak ke masa teman adik kau pergi tandas tu? Mai tentu terkejut geng. Tak mak, tak nampak apa-apa pun. Apa ayah nampak mak? Ayah nampak dekat pokok rambutan tu, atas dahan, seakan ada perempuan baju putih, rambut panjang, beruban. Dia tengah pandang je ke arah rumah kita. Dan lepas ayah azan tu, dia pergi goncang pokok rambutan tu, dia lompat dari dahan ke dahan, sampailah habis ayah azan, terus dia terbang hilang, tak tahu pergi mana. Sebab itulah mak ajak tidur sama-sama semalam. Risau nanti mana tahu dia datang tiba-tiba kat bilik kamu ke. Dan lepas disiasat, memang dikatakan bahawa orang kampung pun ada yang diganggu benda yang sama. Dan lepas disurvey, ditanya-tanya, rupa-rupanya benda tu mencari tuan, di mana ada pemilik asal buang Pontianak tu, dan kini dia merayau cari tuan yang baru. So korang semua kalau tidur malam ni, make sure dekat kawasan korang tak ada pokok. Kalau ada pun, make sure pokok tu tak bergoyang tiba-tiba. Ataupun yang tidur tepi tingkap tu, hati-hati geng.
Kita tak tahu tiba-tiba nanti dia macam gitu. So, hati-hati, jangan lupa baca doa. That's all for today guys. Thank you sebab sudi tengok video aku sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa on notification button. Lupa nak cakap, oish, seronok lah rambut pendek ni. Rasa macam tukar jantina. So aku rasa that's all lah for tonight. Thank you guys. Jangan lupa untuk subscribe. Jangan lupa support next story puaka aku. Teruskan menonton story puaka. Teruskan support tim puaka. Ciao. Lupa. Jangan biarkan hidup anda menjadi story puaka. Ciao.